Cikgu Mia. Okey, dah boleh nampak? Boleh kita mula sekarang? Boleh. Aduh, doa banyak-banyak ya. Semoga lancarlah perjalanan kita untuk mengelilingi bumi hari ini. Okey, kita teruskan. Tadi soalan A tadi kita dah dapat jawapan untuk A oleh kerana VY adalah diameter bumi untuk Y. Jadi kita terus tengok dekat iaitu darjah barat. Ni 50 darjah barat. Jadi kita terus 180 tolak dengan 50, jadi kita akan dapat 130 darjah barat ingkar jadi timur. Itu je, dua perkara yang perlu awak buat Maksudnya 180 tolak dengan nilai longitude yang diberi, lepas tu barat ni tukar jadi timur. Okey, settle. Kita pergi kepada B. Okey, untuk B tadi Z ialah 2819 batu nautika arah barat ke Y. Okey, tadi cikgu dah lukis, dia sebenarnya mungkin dia berada dekat bahagian belakang dia macam ni. Okey, dan kita dah tahu untuk di mana Y berada. Okey. Ini adalah tadi V berada dekat 20 darjah selatan, ini adalah 20 darjah selatan. Okey, dan ini adalah 20 darjah barat. Okey, dan ini adalah 130 darjah timur dan dari ni ke sini ini adalah titik Y. Okey, sekarang kita nak kira Z ni. Z ni adalah 2819 batu nautika arah barat ke Y. Maksudnya sekarang kalau cikgu letak dia dekat sepanjang selarian latitude, okey, ini adalah 20 So ini juga adalah 20. Sekejap cikgu besar sikit. Kalau ini cikgu letak 20, ini juga adalah 20. Kalau cikgu letak Z kat sini, ni dia ke Y dan ke arah barat, itu adalah ke arah timur. Ini adalah timur. Jadi Z ni mungkin berada di bahagian belakang bumi. Kalau betul-betul maksudnya Z ni mungkin berada di sini. Z bukan ada di sini. Okey, Z mungkin, sekejap Okey, Z mungkin berada di sini Alamak, tak jadi. Mungkin Z berada di sini di bahagian belakang bumi, tetapi dia masih lagi pada selarian 20 darjah utara. Sebab V ni berada selatan, oleh kerana diameter bumi dia berada pada selarian latitude 20 darjah utara. Okey, jadi apa yang perlu awak buat adalah kalau kita nak kira longitude, kalau diberi nilai jarak, awak kena bahagi. So nak bahagi dengan apa? 2819 awak kena bahagi dengan 60 dan juga cos 20. Sebab dia berada kalau ikut clue yang cikgu cakap tadi, dia dah tulis kat sini barat. Kalau ada perkataan barat ke timur, mesti ada kaitan dengan cos biasanya. Tapi kalau dia ada kaitan dengan utara selatan, biasanya kita hanya bahagi atau darab dengan 60 sahaja, tak ada cos. Okey, itu clue dia. Okey. Seterusnya, daripada jawapan yang kita dapat, kita terus tekan calculator. 2819 awak bahagi dengan 60 darab cos 20. Cos 20. Okey, cara nak tekan kalkulator pun awak kena hati-hati maksudnya kalau awak tekan dalam kalkulator 219 awak guna simbol bahagi, awak kena letak kurungan kalau awak nak kena letak kurungan. Kalau awak
bawa ni turun, dia akan jadi bahagi dengan 60 tapi dengan skos ni dia tak bahagi, dia terus darab sahaja. So jawapan dia memang akan berlainan. Okey, kalau macam ni awak akan dapat jawapan dia adalah 49 49.99. So harus dapat 50 darjah. Okey, itulah sudut. Okey, kalau kita nak cari longitude, awak boleh bayang tak di mana dia berada? Maksudnya dia macam ni, dia tengah-tengahnya adalah 50. Dia 50. Okey, ini adalah 135. Okey, dan okey, okey, so ini adalah 130. Beza ni 50. Maksudnya kita kena tambah ke kena tolak? Maaf ada masalah teknikal. Cikgu tak pasti sebenarnya cikgu dah terangkan sampai mana tadi. Yang cikgu keluar sampai bila, tak di mana cikgu Cikgu mula cakap, keluar. Cikgu tak pasti. cikgu cakap tolak apa? Z Yang Z ni. Okey, so kalau daripada gambar raja ni sebenarnya Z ni ada di hadapan Z, bukan kat belakang. Okey. So ini adalah 130 darjah timur. Dia macam ni lah sebenarnya. Kita kalau cikgu ada bentuk garis yang kita belajar dalam modul tu. Okey, kita ada ini adalah 130 darjah timur. Ini adalah Y. Y. Okey. So sekarang kita kira daripada Y ni ke Z, ini adalah Z. Kita kira kita dapat 50. Jadi kalau kita nak longitude bagi Z, Z ni berapa? Jadi 30, kita akan tolak dengan 50. That's why 130 awak akan tolak dengan 50. Jadi kita akan dapat 80 darjah. Okey, 80 darjah ni timur ke barat, awak pun tengok dia masih lagi berada pada bahagian timur. Jadi that's why jawapan dia adalah 80 darjah timur. Okey, boleh? Cikgu cuba buat cepat-cepat lah sebab cikgu takut dia keluar lagi. Okey, soalan C, kira jarak terpendek dalam batu nautika dari V ke X. Okey, di manakah X berada? Awak pun tengok dia tak ada lagi dekat bumi yang kita lukis. Okey, X telah diberi dekat sini iaitu X berada dekat 30 darjah selatan, 30 darjah timur. Jadi dia berada pada selarian latitude, ini adalah selarian latitude 20. So kalau 30, 130 timur maksudnya dia ada berada di sepanjang meridian ini dan mungkin dia berada di bahagian bawah sedikit daripada yang 20 inilah sebab dia adalah 10. Maksudnya dari ke sini adalah 30 darjah. Okey, ini adalah X. Soalannya sekarang adalah kita nak cari jarak terpendek dari ke X. Okey, dari V ke X. Maksudnya kita nak dapatkan jarak okey, kita nak jarak ni dari V ke X ni. Kalau dia kata jarak terpendek, dia akan lalu kutub utara. Tapi kalau dia tak sebut, kalau dia sebut V ke X daripada selarian latitude, dia akan ada atas ni lah. Okey, so sekarang daripada V ke X, langkah pertama nak cari jarak, dia ada sudut. Okey, so cara nak cari sudut adalah awak dah tahu
kita nak sudut yang ni. So untuk yang ni, balance ni kita dah tahu 20. Yang ni adalah 30. So tambah ni adalah 50. Jadi 180 awak tolak dengan 50. Jadi kita akan dapat tengah-tengah adalah 130. Jadi untuk cari jarak 130 dan kita akan dapat dengan 60 darab. Itu sebab dia tak ada kaitan dengan barat, timur dan sebagainya. Jadi kita darat dengan 60 sahaja. Jadi 130 darat dengan 60 kita akan dapat jawapan dia adalah 7,800 batu matematika. Itu saja. Dia biasanya kalau soalan B dengan soalan C ni memang akan berkait dengan jarak. Sama ada jarak dia bagi daripada jarak dia minta awak cari latitude ataupun longitude ataupun daripada latitude ataupun longitude awak kena cari jarak. Ini dia, step ini sahaja kalau soalan B dengan C ni. Dia akan ada kaitan jarak kepada latitude longitude ataupun longitude latitude kepada jarak. Semua dia berkait dengan sudut, mesti ada sudut. Okey, dan yang terakhir kita lihat soalan D. Okey, hitung jarak dalam batu natika dari Y ke X diukur sepanjang meridian yang sama. Okey, sekarang kita nak Y ke X jarak. Jadi kita lihat balik dekat bumi kita Y ke X. Okey, ini adalah Y ke X. Okey, Y ke X pada meridian yang sama sebab dia still pada meridian 130 darjah timur. Okey, so kalau kita nak kira jarak dari Y ke X, langkah pertama tadi cikgu dah cakap kita mesti cari sudut. So kalau dari gambar ini, kita dah tahu ini 30, ini 20. So total sudut dari Y ke X adalah 50 darjah. So 50 terus darab dengan 50 awak terus darab dengan 60 sahaja. So kita akan 3,000 batu matematika. Okey, itu saja, settle. Okey. Soalan yang kedua untuk D, hitung jumlah masa dalam jam. Kita nak masa dalam jam bagi keseluruhan penerbangan itu. Penerbangan apa kita lihat dekat soalan. Terbang ni berlepas dari Z terbang ke arah barat ke Y. Okey, maksudnya okey, ini Z kita tadi. Dia terbang ke arah barat ke Y. Okey. Seterusnya diikuti dengan kemudian kapal terbang itu ke arah selatan ke X. Maksudnya okey, ini dari sini ke sini Y ke maksudnya perjalanan ini sahajalah yang kita nak cari. Jadi kalau dia melibatkan kita nak cari masa, kita akan guna formula laju laju jarak per masa. So kita mesti dapatkan jarak. So jarak tadi kita dah kira daripada X ke Y kita dah kira tadi. Maksudnya beginilah. XY tambah dengan ZY. Lepas tu daripada Y, okey, ini kita akan bahagikan masa. Okey, sama dengan lalu dia iaitu 6,000. Jadi ZY tadi kita dah kira iaitu jawapan dia adalah ZY. Okey, ZY dia telah bagi iaitu 2819 ni. Jadi awak buat 2819 tambah dengan YZ. YZ kita kira tadi iaitu YZ dah ZY semula-semula cikgu dah salah tulis ni. ZYYX. Okey, ini adalah YX. Okey, so YX kita adalah 3,000. Dengan M dengan 6. Meskipun kalau awak pindah, awak terus buat
adalah 600 dan M. So tekan saja kalkulator, kita akan dapat 2819 tambah dengan 3000. Okey, kita akan dapat 5819, lepas tu kita bahagi dengan 600. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah M sama dengan 6 9. Tak kisahlah berapa banyak awak nak ambil titik perpuluhan, asalkan awak bunda dengan betul dan dia adalah dalam bentuk jam. Okey. Tapi kalau dia bagi dalam jam dan minit, awak kena tukarlah 6.698 ni, awak tekan je button yang button ni. Button ni kat kalkulator, dia akan keluar dalam bentuk jam dan minit. Awak tekan, kalau soalan dia minta dalam jam dan minit. So awak akan dapat 9 jam 42 minit. Sorry hari ni banyak sangat cabaran untuk kita belajar. Biasalah kan, benda baik ni banyak sikit cabaran dia. Okey, kita pergi soalan 2016. Okey, kalau 2016 pun sama, dia still ada 4 titik. Okey, kita ada 4 titik seperti biasa dan diberi dah selarian titik. Dia punya 25 darjah utara. Soalan dia adalah cari longitude bagi D. Okey, awak pun tengoklah sebab pasangan dia adalah AD. Kalau kita D, tengok pada A. Tengok pada A. Tengok pada A, kita nak selarian latitude. Okey, dia nak longitude ini juga. Dua-dua ini seperti tadi 180, awak tolak dengan 35. So kita akan dapat 180 tolak 35, kita akan dapat 145 darjah dan east ataupun timur kita tukar menjadi barat. Okey, settle untuk soalan A. Okey, untuk B, C terletak 300 batu nautika di selatan A. Okey, ada perkataan selatan. Perkataan selatan, so awak tak perlu darab dengan kos. Kos hanya kalau melibatkan barat atau timur sahaja. Maksudnya, maksud cikgu adalah ada kaitan dengan kos ni sama ada bahagi ke, darab ke, tak ada kaitan ya. Okey, so untuk kira yang ni awak teruslah 3,300 bahagi dengan 60 sahaja, tak ada kos. Okey, so daripada sini kita akan dapat 3300 bahagi dengan 60, jadi kita akan dapat 50. Okey, seterusnya kita nak tahu latitude. Okey, 55 ni adalah sudut. Okey, ini adalah sudut. Jadi kita lihat semula, C ni ke selatan A. Okey, koordinat A telah diberi di sini. Okey, ini adalah koordinat A. Okey, kita latitude. Okey, latitude yang diberi adalah 25 darjah utara. Bermaksud, kalau awak bayangkan, okey, ini kosong. Okey, 25 darjah utara. So dia berada di bahagian ini adalah utara, ini adalah selatan. So kat sini mungkin 25 utara. Okey, sudut yang kita kira ni 55. Bermaksud daripada A, ini adalah A. Okey, A ke C. C ni berada di A. Ini adalah C. So daripada kira 55. So awak dah tahulah dia mesti tolak. Maksudnya 55 yang awak dapat ni awak kena tolak dengan 25. So 5 kita akan dapat 30. 30 apa? Kita tengok balik di sini. Ini adalah kosong. Dia dah melepasi utara. So dia dari selatan. Boleh tak setakat ni? Boleh. 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 Okey. Cikgu takut cikgu dah cakap seorang balik. Okey, kita teruskan soalan C. Soalan C ni adalah kira jarak
jarak terpendek dalam batu nota dari A ke D. Okey, diukur sepanjang permukaan bumi. Jadi kita lihat balik dekat A dengan D. Biasanya kalau jarak terpendek ni kita akan tengok latitude biasa. Jadi awak A, okey A ini kita dah ada. Lepas tu D. Okey, ini adalah D. So latitude untuk D tadi adalah kalau dia kata diameter selarian latitude, dia punya latitude dia tidak berubah. Maksudnya dia masih lagi 25 darjah. Okey, 25 darjah utara. Okey, maksudnya A pun 25, D pun 25. So 25 kiri kanan 50, so 180 tolak dengan 50 kita akan dapat jarak dengan okey, so kita akan dapatlah jarak dia 130, jarak dengan 60 kita akan dapat 7800 iaitu 7,800 batu. Okey, kalau cikgu terus kira macam ni awak boleh bayang ke nak tengok dalam bentuk gambar rajah bumi? Boleh bayangkan tak? Anak-anak. Okey, Masyi boleh dengar? Boleh. Okey, kalau tanpa cikgu lukis awak boleh bayang tak di mana titik tersebut berada? Okey, awak boleh Tak, bayang tak cikgu. A dengan D ni berada maksudnya okey, cikgu lukis tak cantik pun. Sekejap Sebenarnya cikgu tak apabila freehand pada dia tak cantik sangat. Okey. Maksudnya sekarang A berada pada 35 darjah timur. Maksudnya ini adalah 35 timur. Okey, 15 utara. Okey, maksudnya A ada. So ini adalah 25. Oleh kerana D berada pada diameter selarian latitude, so ini adalah D, so ini juga adalah 25. Apabila kita nak kira jarak terpendek daripada A ke D, so kena cari jarak yang ni, iaitu 180 tolak 25 tolak 25, kita akan dapat 130. That's why awak terus buat kat sini 130 darab dengan 60. Dan jawapan dia adalah 7,800 batu nautika. Okey, cikgu harap awak faham. Okey, kita pergi kepada soalan D. Okey, untuk soalan D, sebuah kapal terbang berlepas dari C. Okey. Dan terbang ke arah utara dan kemudian terbang ke arah barat B. Maksudnya dia daripada C, A, B. Okey, soalan dia, hitung jarak dalam batu nautika dari A ke B. Okey, jadi kita lihat dekat gambar rajah bumi yang kita lukis, okey, A kita dah ada, di mana B berada? Kita lihat balik dekat soalan, B ialah 25 utara, ni 25 darjah utara. Ini. Dan 4. Okey, ini adalah 145 darjah barat. B darjah barat, ini 35 darjah timur, mungkin B adalah berada di sini. Okay, B kat sini. Okay. Dia berada kat 25 darjah juga. Okey, ini adalah B. B sama macam Z di sini di sepanjang 20 darjah utara.
Okey, apa yang kalau kita nak kira dia berada dekat selarian latitude. Okey, 40. Okey, antara 40 dengan okey, ini 40 dan 35 timur. Kita nak tambah ke tolak untuk cari sudut? Barat dengan timur. Okey, kita nak cari jarak antara B dengan A kan? B dengan A. Okey. A berada dekat 35 darjah timur dan barat berada B berada dekat 40 darjah barat. Okey, jadi kalau kita nak cari sudut dia seperti ni ini titik A berada titik A. Titik A berada 35 darjah timur. Okay, ini sudah. Okey, dan titik B pula berada dekat 40 darjah barat. So daripada daripada meridian Greenwich, okey, so ini adalah 40 dan ini adalah titik. So kita nak cari sudut daripada B ke A, of course kita kena tambah. 40 tambah dengan 35. That's why masa awak nak kira dekat sini, awak boleh terus tulis seperti ini. 40 tambah dengan 35 darab dengan 10 oleh perkataan barat. Tadi saya cakap kalau ada barat atau timur kita mesti darab kos. Kos berapa? Kos 25 darjah. Okey, so daripada sini awak terus tekan kalkulator 3575 darab dengan 60 darab dengan kos 25. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 40839. Ataupun awak nak tulis 385 pun okey, tak ada masalah. Ini dalam bentuk batu dan tukar. Dah settle, baru kita akan jawab soalan yang kedua, iaitu hitung purata laju. Okey, kalau purata laju kita dah tahu dia mesti jarak dengan. Okey, so jarak yang telah dia ada, kita lihat balik daripada C ke A. Okey, C ke A berapa jarak dia? Okey, mana C dengan A? Okey, C ke A kita dah kira ataupun dia telah beri di sini. C ke A dia punya jarak adalah 3,300. Jadi awak terus tulis kat sini 3,300. Okey, tambahkan ke A ke B. Okey, A ke B kita dah kira dekat soalan yang pertama ni, iaitu 4078.39. So kalau dalam kalkulator kita terus guna jawapan tadi. Okey, dan masa. Okey, masa dia telah beri 12 jam 24 minit. Okey, awak tak boleh terus tulis kat sini jam 24 minit, tapi awak 24 minit ini kepada jam. So 24 minit nak tukar kepada jam, awak boleh terus tekan kalkulator 24 bahagi dengan 60. Jadi kita akan dapat 0.4. Jadi total jam untuk 12.24 minit adalah 12.4 jam. So dah dapat yang ni, barulah awak boleh tekan kalkulator, iaitu 3300 tambah dengan 4078.39. Okey, bahagi dengan 12.4. Jadi kita akan dapat jawapan dia 595.03. Sambil-sambil tu pun awak tolong semak juga guna kalkulator yang tersalah tekan tu. Boleh tak setakat ni? Daripada 2 tahun perbincangan kita, biasanya awak pun dah nampak dia punya soalan dia punya tium soalan tu macam mana. Maksudnya soalan A mesti berkait dengan longitude atau latitude, yang ada kaitan dengan diameter. Lepas tu soalan B atau C berkaitan dengan jarak, dan soalan D ni berkaitan dengan laju masa. Itu je. Okey, cikgu teruskan dengan 2017.
2017 ni nasib baik dia dah bagi gambaran bumi, so cikgu tak perlu nak melakar. Dan juga kalau itu tahun awak ambil exam, menyenangkanlah calon-calon yang ambil tu sebab dah ada gambar raja. Okey, kita lihat soalan nombor 3. Okey, raja menunjukkan 4 titik JKL permukaan bumi. Ini adalah penting ya. ML ialah diameter selarian latitude. Jadi ini M, ini L. So ini adalah diameter latitude 50 darjah. No, maksudnya kat sini adalah 10 darjah utara. Okey, ini adalah pusat bumi. Kalau kata 50 darjah utara bermaksud dari sini ke sini ini adalah 50. Okey, kita pergi kepada soalan A. Nyatakan kedudukan C. Okey, kita pun lihat mana C, ini C. Ini dia punya kedudukan. Kedudukan maksudnya awak kena letak nilai latitude dengan longitude. Okay. So latitude untuk yang ni dia pada selarian latitude 7 darjah selatan. Jadi jawapan dia adalah 70 darjah selatan dan longitude adalah pada garis meridian ini iaitu 20 darjah saja. 20 darjah. Settle untuk soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Hitung jarak terpendek dalam batu natika dari L ke M. Okey, dari L ke M. So untuk cari jarak pendek maksudnya dia akan melalui kutub utara. Okey, so dari sini ke sini awak kena dapatkan sudut seperti tadi. Okey, so ini juga adalah 50. Sebab M dengan L ni berada pada selarian latitude 50 darjah. Okey, so 150 tolak 50, 50 kita akan dapat 100 80. Okey, so tak kira seperti biasa 80 darab dengan 60. So kita akan dapat 4 8 kosong. Okey, so seterusnya dah dapat itu kita pergi kepada soalan C. Okey, ini memang dalam batu natika lah ya kalau awak tak tulis. Okey, tapi awak kena tahulah ini dalam bentuk batu natika. Okey, untuk soalan C, hitung jarak terpendek dalam batu natika. Ada 2 soalan jarak terpendek dari K. Okey, kita lihat. Ini adalah C, adalah K. Jarak terpendek. Walaupun dia sebut jarak terpendek, tapi dia ada nyatakan di sini sepanjang selarian latitude sepunya. Jadi kita akan mula yang ni. Okey. So walaupun tiada perkataan barat atau timur, tapi ada perkataan sepanjang selarian latitude sepunya, awak still ada kena dapat kos. Okey. Jadi langkah yang pertama adalah awak kena cari sudut dari sini ke sini ni berapa. Ataupun dengan kata lain, awak boleh guna kaedah yang cikgu tunjuk tadi, iaitu awak kena tengok J ni berada di sebelah timur atau barat. Okey, J berada dekat 20 darjah barat. Maksudnya ini adalah J, dari sini ke sini adalah 20. Ni kosong kan? Okey, seterusnya di manakah K berada? K berada dekat 120 darjah timur. Maksudnya dari sini ke sini adalah 120 darjah timur dan ini adalah titik. Okay. Kita nak kira, kita mesti dapat sudut daripada J ke K. Jadi kita nak ini 120, of course kita kena tambah. Jadi apa yang perlu awak buat adalah 20 tambah dengan 120. Okey, lepas tu darab dengan 60, darab dengan okey. Walaupun tiada perkataan timur barat tapi ada perkataan sepanjang selarian latitude. So kena darab dengan kos juga. Kos berapa? Kos 70 darjah selatan. Okey, so kita tekan calculator.
20 tambah 120, 140 darab dengan 60 darab dengan cos 70. Jadi kita akan dapat jawapan 2872.97. Awak kena hati-hati masa bunda tu kalau nak buat 2 titik perpuluhan 97. Kalau nak buat 3 titik perpuluhan 969. Tak kisahlah ya. Okay, kita pergi kepada soalan. Kalau ada masalah awak boleh interrupt cikgu ya. Kita pergi soalan nombor soalan D. Okey, semua berkait dengan kapal terbang. Sebuah kapal terbang L arah selatan ke maka laju pergi penerbangan ITA 800, pergi penerbangan ialah 5. Hitung latitude bagi P. Soalan ni lain sikit. Biasanya dia minta cari jam kan, tapi soalan ini dia minta cari latitude. Okey, latitude. Jadi sebelum awak dapat latitude, awak mesti dapatkan jarak. Maksudnya still lagi kita akan guna formula laju iaitu jarak per masa. Okay. So laju dia adalah 800 sama dengan jarak ni yang kita nak cari, jarak. Masa ni kita dah ada iaitu 5. Okey. So kita akan lihat daripada L ke P. Okey, kita dapat dulu jarak dia berapa. Okey. So untuk dapat jarak ini awak bawa ke sini, dia akan jadi jarak sama dengan 800 darab dengan 5.2. Okey, jadi 800 darab 5.25, jadi kita akan dapat 420. Okey, so ini adalah jarak. So daripada jarak kita akan lihat balik di mana ke LP ni. Okey, L kita dah nampak. Okey, dia kata ke selatan. Okey. Terbang dari L dan terbang ke arah selatan. Maksudnya tiada kaitan dengan pelarian latitude lah. Maksudnya kita tak perlu bahagi dengan cos. Jadi 4200 yang awak dapat ni, kalau kita tukar kepada sudut, awak kena bagi 60 sahaja. Tak perlu bahagi dengan 60 darab dengan cosine ya. Okey, so kita akan dapat 4200, awak bahagi dengan 60, jadi kita akan dapat 70. Okey, so di manakah bagi P? Kalau ini ada sudut, bermaksud awak pun tengok di manakah dekat sini L. L atau P yang telah diberi. Okey, L kita dah ada, P tak ada. Jadi L tu kita dah ada, dia berada pada 50 darjah utara. Okey, L ni berada dekat 50 darjah utara. Dia macam ni lah Okey, ini tu bawah. Okey, so ni adalah L. Jarak daripada L ke khatulistiwa adalah 50 darjah. Okey, sekarang daripada L ke P ni selatan kan. Bawah jarak dia adalah 70. So kalau 70 kita kena tolak. Maksudnya 70 ni tolak dengan 50. Jadi kita akan 20 darjah. 20 darjah apa? Oleh kerana melepasi khatulistiwa dia dah masuk selatan. Kalau tadi so jawapan dia adalah 20 darjah selatan. Boleh Okey, kat sini ada 5 markah banyaknya. So mungkin awak cari jarak ni 1 markah. Dapat jarak ni 1 markah, 1 bahagi, dapat lagi 1 markah. Tolak ni 1 markah. Jawapan akhir 20 1 markah. Dan selatan ini 1 markah. Senang dapat markah. Okey, kita pergi soalan 2018. Okey, soalan 2018.
pun juga telah diberi gambar rajah bumi. Okey, kita lihat maklumat yang diberi. Menunjukkan kedudukan titik C. Okey, kedudukan titik C dah ada. Okey, ni. Okey, titik L dan titik M. Okey, terletak pada permukaan bumi. Longitude M. Okey, longitude bagi M ialah 30 darjah barat. Maksudnya ini adalah 30 darjah barat. K ialah satu titik lain di atas permukaan bumi dengan keadaan KJ ialah diameter selarian latitude sepunya 45 darjah selatan. Okey, awak pun tengok ini adalah selarian latitude 45 darjah selatan. Okey. So, IJ dan K akan berada di sini sebab dia adalah selarian latitude sepunya. Kalau dia kata diameter bumi, ini J, so dia akan merentas pusat bumi dan dia akan berada di sini K. Tapi oleh kerana dia kata selarian latitude sepunya kan setara lah pada selarian yang sama. Maksudnya dari hujung ke hujung ini diameter dia. Okey, seterusnya soalan itu tanda dan label titik K pada rajah 12. Okey, kita dah tanda lah. So dapatlah satu markah. Soalan yang kedua, seterusnya kan longitude titik K. Okey, so untuk dapat longitude, latitude kita dah tahu 45 darjah selatan. Okey, untuk longitude kita dah tahu ini adalah 50 darjah timur, 180 tolak dia dengan 50. Jadi kita akan dapat 130 darjah. Kalau ini timur, ini dah jadi 130 darjah barat. So semuanya ada 3 markah. Maksudnya markah untuk tanda K ni satu markah, 130 ni satu markah dan B ini adalah satu markah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, untuk soalan B, M terletak di utara M. Okey, memanglah L ni berada di utara M. Okey, dan jarak terpendek M di sepanjang permukaan bumi ialah 7,500 meter. Bermaksud yang nilai dari sini ke sini adalah 750. Tujuh 7,500 batu vertikal. Okey, so soalannya adalah hitung latitude bagi M. Okey, so ini adalah M. Okey, so apa yang perlu awak buat adalah kita mesti cari berapa. Okey, so 7,500. So langkah yang pertama adalah kita kena 7,500 ini untuk dapatkan sudut kita akan dengan 60. Jadi awak tak perlu nak bahagi dengan cos sebab dia nampak dia atas bawah untuk LM. Kakak amani lagi sampai semalam. Okey. Okey, so 7,500 7,500 awak bahagi dengan 60, kita akan dapat 125. Maksudnya sudut ini adalah 125. Okey. Dan kalau awak lihat daripada katulistiwa, andaikan ini adalah katulistiwa. So sini ke bawah, kalau dia adalah 45 darjah selatan, ini adalah 45. Jadi apa yang perlu awak buat, jawapan yang awak dapat 125 ni, awak kena tolak dengan jadi kita akan dapat 80. 80 apa? Okey, sini adalah 80. Kalau ini adalah selatan, ini dari step ni sampai lukis. Maksudnya kat sini kosong, sini 45 dan ini adalah M. Oleh kerana daripada M ke N adalah total dia 125.
Jadi kita kena tolak dan dapat balance ni adalah 80. So dia jadi 80 utara. Okey, kita teruskan soalan C. Okey, hitung jarak dalam batu nautika K arah timur M. Ada perkataan timur kan? Maksudnya ini mesti ada kaitan dengan cos. Okey, jadi kita lihat kat sini K atau M yang telah diberi. Okey, dah tahu K. M pun kita dah tahu kat sini. So kalau kita nak cari jarak, kita mesti dapatkan sudut. Ini 30 darjah barat. Ini adalah 100 barat. Kalau awak ingat konsep yang kita belajar dulu-dulu, kalau sama kita kena tolak. Okey. Jadi 130 tolak dengan 30, kita akan dapat 100. Maksudnya macam ni lah. 170 darjah tolak dengan 30 dan 100. Ini baru sudut. Untuk dapat awak kena dengan 60 darab dengan cos. Cos berapa? Kita akan lihat. Okey, dia berada pada 45 darjah selatan. Jadi cos 45. Jadi 100 darab dengan 60 darab dengan cos 45. Jadi kita akan dapat jawapan dia 42 point. Okey, settle soalan C. Okey, soalan D. Sebuah kapal terbang berlepas dari K dan terbang arah timur ke M. Sepanjang selaras latitude sepunya, purata laju kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan ialah 750 knot. Hitung jumlah masa dalam jam yang diambil bagi keseluruhan perjalanan. Maksudnya kita masuk saja dalam formula tadilah, jarak dengan masa. Maksudnya jarak dari K ke M adalah kita dah kira tadi dekat soalan C, K ke M 4246 42.64 bahagi dengan masa kira sama dengan laju iaitu 750. Jadi jarak yang kita ada 4246 kita bagi sahaja dengan 750. Jadi kita akan dapat masa dia adalah 5.65 atau 5.66. Okey, itu saja. Awak okey ke setakat ni? Okey. Alamak, cikgu cakap seorang lagi ke? Okey. Okey, cikgu. Boleh Awak dah nampak tak dia punya kesamaan soalan setiap tahun? Tak banyak beza kan? That's why cikgu cakap kalau lepas ni awak cuba buat sendiri semula dulu. Lepas tu semak balik dengan rakaman yang cikgu share nanti kalau siapa yang tak buat lagi. Awak cuba buat ulang-ulang. Lepas tu buat lagi sekali lagi soalan yang kosong, jawab tu semak lagi, buat lagi. Itulah. InsyaAllah cikgu yakin boleh dapat markah penuh untuk soalan ini. Okey, soalan 2019. Sama juga kita ada titik P, kita ada titik Q. Okey, seterusnya kat sini diameter. So seterusnya nyatakan latitude pada V. Okey, so kalau nak cari lihat P. Okey, lihat pada P. Latitude dia P adalah 25 darjah. Kalau dia adalah diameter bumi, yang perlu berubah hanyalah utara ini sahaja. So dia adalah 20 selatan. Itu je dua markah. Senang kan? Ini satu markah, ini satu markah. Kalau dia tanya latitude, satu perkara je berubah untuk diameter bumi. Tapi kalau diameter selarian latitude,
latitude tidak berubah. Okey, kita pergi soalan B. Diberi bahawa jarak P ke R diukur sepanjang meridian 258. Kalau dia meridian bermaksud tidak ada cos. Okey, hitung latitude R. Okey, so apa yang perlu awak buat? Awak teruslah 2580 bahagi dengan 60. Jadi kita akan dapat 43. 43 apa? 43 ni adalah jarak. Kita nak tahu latitude berapa. Jadi lihat P ataupun R yang ada dekat soalan lah. Oh, yang ada adalah P. Yang ada adalah P. R kan? Okey. P ini nilai latitude dia adalah sebab kita nak cari latitude kan? Ni nak cari latitude. So nilai latitude yang diberi adalah 25 darjah utara. Sudut dia adalah 43. Bermaksud dah faham tak? Maksudnya kita kena tolak. Tolak berapa? Tolak dengan 25. 43 tolak dengan 25 kita akan dapat 18. 18 apa? Dia dah bertukar. 18 kalau ini utara dia dah jadi selatan. Boleh gambar tak gambaran yang cikgu selalu lukis tu? Dia merentasi khatulistiwa. Lepas tu dia dah turun ke bawah sebanyak 18 darjah selatan. Okey, kita pergi lagi kepada soalan C. Hitung jarak terpendek dalam batu natika dari R ke V. Okey, jarak terpendek. Dari R ke V diukur di atas permukaan bumi. Okey, yang ni kita lihat balik. Nilai apa yang telah diberi dalam soalan? Okey, R kita dah dapat tadi 18 darjah selatan. Okey, lepas tu V. V pula dia berada pada latitude 25 darjah selatan. Boleh bayang tak? Okey, jadi kalau kita nak cari jarak terpendek 180. Okey, awak tolak dengan 25 tolak 18. Jadi kita akan dapat 180 tolak 25 tolak 18. Kita akan dapat 137. Kita dah dapat sudut. Dah dapat sudut, nak buat apa? Kita dengan 60 untuk dapat jarak. Jarak dengan 60 kita akan dapat 8220 batu natika. Okey, dan yang terakhir untuk kelas kita hari ini. Terbang kapal terbang berlepas dari Q dan terbang ke arah timur ke P. Kemudian terbang ke arah selatan ke R. Purata laju kapal terbang bagi keseluruhan perjalanan adalah 710 knot. Hitung masa dalam jam yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu. Maksudnya kita kena cari jarak. So jarak dari Q ke P. Okey, mana jarak daripada Q ke P? Okey, Q ke P ni kita tak ada kira lagi. Okey, jadi kita kena kira lah jarak daripada Q ke P. Ni Q, ini P. So kalau kita nak kira jarak dari Q ke P, awak nak jarak apa? Kita akan tengok beza antara sebab Q dengan dia selarian latitude 25 darjah, ini pun 25 darjah utara. Sama so dia berada pada selarian latitude, so kena darab dengan ini adalah 70 darjah timur, ini adalah 50 darjah timur. Bermaksud untuk dapat sudut antara P dengan Q, kita nak tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Dia berada pada arah yang sama. Ya, kalau arah yang sama kita kena tolak. Maksudnya 70 tolak dengan 50. 70 tolak dengan jarak dengan 60. Jarak cos. Okey, cos berapa tadi?
cos 25 darjah sebab dia berada pada 25 darjah utara. Ini adalah jarak daripada Q ke P. Okey, P ke R pula. Kita dah ada P dah belum P ke R? Okey, P ke R adalah dekat soalan P. Dia telah beri jarak iaitu 2580. Jadi tambah sahaja dengan 2580. Okey, soalan yang ni kita akan per dengan 710. Kita akan dapat masa. So yang ni awak terus tekan kalkulator. Kita akan dapat 20 darab dengan 60 darab cos 25. Okay, kita akan dapat 1087.57 tambah dengan 2580. Okay, bahagi dengan 710. Jawapan dia kita akan dapat 5 M sama dengan 5.17 jam. Itu saja. Kebanyakan soalan kalau kita nampak daripada 2015 hingga 2019 semuanya tanya jam kan? Cuma ada 1 tahun sahaja yang tanya latitude. Tapi tak ada masalah, dia still ada kaitan dengan formula laju juga. Maksudnya awak kena cari jarak terlebih dahulu. Yang lain-lain sama Maksudnya dia akan tanya jarak. Untuk B dengan C ni semua tanya berkenaan dengan jarak. Mungkin jarak pada selari latitude. Mungkin jarak pada, jarak terpendek. Itu saja dia akan tanya. Dan soalan A ni semua berkaitan latitude atau longitude atau koordinat sahaja. Bolehkah setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh cikgu. Cikgu harap kalau yang dekat bahagian mana yang awak boleh nak kuasai, yang awak jangan terus follow, cuba buat dulu. Cuba buat dekat rakaman yang cikgu share nanti ya. Tapi cikgu tak tahulah apa yang berlaku dengan rakaman hari ni mungkin macam-macam lah ada. Cikgu share dulu, nanti kalau ada masa edit, kita edit lah. Boleh ke kalau awak rasa tak sesuai nak share? Cikgu pun tak tahu apa yang berlaku sebab cikgu banyak on off hari ni kan. Boleh awak tak rasa tak ada benda-benda yang awak cakap yang pelik-pelik ke tadi, tak ada kan? Tak ada cikgu. Sebab sepanjang cikgu keluar tadi tak ada sebab rakaman apabila cikgu rakam dia akan ongoing walaupun cikgu keluar ke apa dia still record tadi. Okey kelas, kalau tak ada apa-apa cikgu harap tolong